Kembali semula ke litar pemutaran Terengganu. Tadi kita dapat saksikan bagi perlumbaan CP 125 dan sekarang ini kategori utama menanti anda untuk CP 150 dan ini yang akan dia menarik Nasha untuk kita lihat kerana semalam tetapi yang berlaku. Tapi sebelum kita lihat apa yang kita lagi, kita akan terlebih dahulu lihat Super Bowl yang berlangsung pada sebelah pagi tadi. Baiklah, kalau kita lihat di sebelah pagi tadi di mana Fazrul Syam yang pada awalnya melakukan carta masa terpantas. Beliau adalah pelumba yang agak lama juga mempertahankan kedudukan tersebut. Beliau melakukan carta masa di sebelah pagi tadi sewaktu sesi Super Bowl 49.687 saat, di mana pada ketika itu sukar juga untuk pelumba-pelumba yang lain mengejar carta masanya, tapi Akid semakin baik carta masanya, di mana Akid melakukan 49.561 saat menolak Fazrul Syam di tempat yang ketiga, di mana Akid yang kita tahu semalam beliau menaiki podium di tempat yang ketiga. Dengan kali ini Akid akan bermula di petak yang kedua bagi perlumbaan akhir CP 150 selepas ini. Dan pelumba yang sentiasa memberikan gaya tunggang yang konsisten, Ahmad Afif Amran, pada seketika kalau kita lihat beliau mampu untuk melakukan carta masa terpantas, tapi hanya sekadar melakukan di tempat yang keempat, 49.706 saat, meletakkan Afif nanti akan bermula di barisan yang kedua. Dan kita memperlihatkan di mana Kasma Yudin juga melakukan carta masa yang baik sewaktu sesi kelayakan. Sewaktu sesi Super Bowl tadi, Kasma hanya melakukan carta masa di tempat yang kelima dengan carta masa 49.747 saat, meletakkan Kasma akan bermula di barisan kedua, petak yang kelima pada perlumbaan nanti. Dan Azroy yang kita lihat semalam, kita lihat bagaimana Azroy begitu cemerlang untuk memenangi perlumbaan, walaupun yang tidak seperti yang kita mahukan pada kesudahan perlumbaan. Tapi Azroy melakukan masa 49.150 saat untuk dia berada di hadapan di petak utama perlumbaan, menewaskan Akid Aziz di tempat yang kedua 49.561 saat. Fazrul naik tempat yang ketiga dengan untuk pasukan Yamaha Gen Blue AHM Motorsports, tempat yang berada di petak yang ketiga. Jadi kita lihat nanti di grid permulaan perlumbaan ini adalah grid yang berbeza kerana dalam lain perlumbaan kita ambil grid pada perlumbaan pada hari Jumaat. Tapi untuk ini, sekali lagi sesi Super Bowl telah pun berlangsung setelah pagi penentuan untuk kedudukan grid. Betul, kalau kita lihat Azroy yang cukup cemerlang di litar ini, Hami, di mana beliau 3 tahun berturut-turut termasuk hari ini beliau melakukan carta masa terbaik, menjadikan beliau bermula di petak yang pertama buat kali keempat yang berturut-turut untuk perlumbaan di sini. Kita akan bersama dengan Daniel sekarang ni yang berada di grid. Silakan Daniel. Alright, saya dekat grade CP150 sekarang dengan bersama 6-time medalist untuk SEA Games Harif Saleh. Okey, Harif, nak tanya bagaimana pendapat Harif mengenai sukan pemotoran negara pada masa sekarang? Sukan pemotoran sekarang memang bagus lah. Sudah boleh start race lagi balik, jadi boleh mengimprovekan lagi lah atlet-atlet kita. And second question, jika diberi peluang, adakah Harif berminat untuk menunggang jentera Capri? Kalau diberi peluang, sudah tentu lah. Memang saya minat juga dengan sukan pemotoran ni. Memang saya berminat lah. Right, maybe one day in the future kot. Okay. Thank you so much. Baik. Good luck. Terima kasih Daniel. Dan kita kembali semula ke perlumbaan motosikal. Kerana tadi Nasha katakan bahawa Azroy Hakim Anwar, rekod dari sini memang bersih kerana dia petak utama dan memenangi perlumbaan dari tahun 2019, 2020 dan 2001 ini. 2021 2 perlumbaan dilakukan di sini. Kedua-dua perlumbaan dia bermula dari petak utama dan dia cuba untuk mencatat kemenangan yang keempat dan bermula dari petak utama, satu rekod yang dipegangnya. Kita akan bersama dengan Nasha sekarang, bersama dengan Daniel sekarang yang bersama dengan Kasma. Okay, saya sekarang bersama dengan Kasma Daniel. So, setelah kembali ke sukan arena Capri, Kasma dilihat semakin dapat menyesuaikan diri semula. So, dan kini sudah mampu bersaing untuk perebutan kejuaraan.
apa target Kasman untuk race ni dan untuk round yang akan datang? Untuk race kali ni saya cuma akan beri saing yang kuat untuk dorang yang di hadapan saya, dan saya akan cuba sehabis baik saya untuk dan juga mencari setup untuk next race juga nanti . So in short akan all out lah untuk setiap race. All race I will full up. Lagi satu, All out. kan awal tadi Kasman ada cakap suspension berubah. So sekarang ni feeling better? More better. Now is more better. Okay, thank you so much. Good luck. Okey, mereka telah pun bersedia sekarang ini. Dan untuk saksikan perlumbaan semalam, perlumbaan ini tamat ketika baki satu pusingan lagi apabila red flag dan Ahmad Fazrul Syam bermula dari kedudukan petak yang ketiga bagi Fazrul. Fazrul Syam dia ada rekod tersendiri dalam kejuaraan Capri ini. Ini adalah penyertaan bagi Fazrul perlumbaan yang ke-157 dalam kejuaraan Capri, bermula bertahun 2004 lagi untuk Fazrul dengan tapi satu kejuaraan saja, 2015 sebagai juara CP130. Okey, kita lihat dulu grid perlumbaan. Azroy Hakim Anwar petak pertama, 2 Akid Aziz, 3 Fazrul Syam, 4 Afif Amran, 5 Kasmar Daniel, 6 Haziq Fairuz. Barisan ketiga, petak yang ke-7 dimiliki oleh Muhammad Haziq Fairuz, petak ke-8 Tengku Amir Hafiruddin Aiman, petak yang ke-9 10 Khairul Ikhwan Aziz, 11 Muhammad Izam Ikmal, 12 Muhammad Izzat Zaidi Muhammad Salehan. Petak yang ke-13 Nazrul Izzat Baudin, 14 Salmi Azman, 15 Iqbal Amri Abdul Malik, 16 Fitri Ashraf Zali, 17 Amir Rossi Hamidi, 18 Kari Ashraf Mahmud. Petak ke-19 Afendi Rosli, 20 Syarul Syazraz, 21 Muhammad Afiq Ashraf, 22 Faiz Zekri, 23 Syafiq Aiman, dan petak terakhir dimiliki oleh Muhammad Muzaki Muhammad. 24 pelumba, kita ada 26 pelumba sebenarnya. 2 pelumba yang tidak melakkan diri pada perlombaan akhir ini, Zulmi Yazid dan Muhammad Roslan. 24 pelumba maksimum untuk CP150 berada di Lita. Dan kalau kita lihat tadi CP125, perebutan sengit di depan, kita tunggu 150 ini kerana semalam 2 pelumba yang bersaing di hadapan memberikan cabaran dan memberikan kita satu perlumbaan yang mendebarkan. Dan kali ini kita lihat bagaimana, kerana mereka ni semua adalah pelumba handalan dalam kategori premier, kategori utama bagi kejuaraan Capri di Malaysia. Walaupun sampai untuk mereka dilepaskan 24 pelumba, permulaan perlumbaan yang kita akan lihat nanti menuju ke selekor pertama. Azroy akan cuba untuk kemenangan yang keempat di litar ini, bermula dari petak utama. Mereka dilepaskan sekarang. Akid yang bermula dengan baik, Azroy ketinggalan sedikit. Fazrul juga bermula dengan baik di hadapan. Akid meluncur laju di tempat pertama dengan Kasma juga masuk di situ untuk sampai di hadapan. Tapi Akid yang keluar di selekor yang pertama selaku pendahulu, diikuti dengan Fazrul Syam di tempat yang kedua. Baiklah, kita lihat permulaan yang baik yang ditunjukkan oleh Akid Aziz. Akid yang bermula di petak yang kedua dan Fazrul Syam juga bermula begitu baik berada di kedudukan kedua sekarang ini. Haziq yang bermula di petak yang sedikit belakang tapi berjaya naik di tempat yang ketiga pada ketika Azroy seperti yang kita lihat semalam pun beliau ada sedikit kesilapan sewaktu permulaan perlumbaan. Dan sekarang ini Azroy berada di kedudukan keempat, Afif berada di belakangnya, tapi masih lagi awal untuk kita memperlihatkan di mana 20 pusingan ini, 20 pusingan yang lama untuk beliau boleh mengejar satu sama lain. Dan kita lihatkan nanti masih lagi Akid yang memimpin perlumbaan. Ya, Akid di depan di tempat ketiga 17, bukan 27, 17. Haziq Fairuz yang berada di tempat yang ketiga. Azroy di tempat yang keempat. Di awal perlumbaan ini mereka kedudukan masih rapat, tapi sudah nampak ada kelompok di depan yang menjarakkan diri sedikit. Akid, Fazrul, Haziq, Azroy, Afif dan juga Kasma yang berada dalam kelompok di hadapan. 6 pelumba di hadapan, diekori di belakang mereka. Di kelompok yang kedua itu yang sekarang mengikuti rapat adalah Aiman Khairuddin. Ya, Aiman dengan Tengku Amirul. Oh, ada pelumba yang terjatuh. Itu Izam Iqmal. Izam yang terjatuh di selekor yang ke-9. Izam yang nampaknya
terkeluar daripada ini dan kita Ya, lihat Fazrul masuk sekarang untuk memintas. Fazrul berada di depan. Tapi kita masih lagi awal. 20 pusingan untuk perubahan ini. Dia pusingan yang ke-18. Sementara ini pelumba yang juga ada bahagian bawah yang akan terjatuh Syafiq Aiman. Pasukan One SOX Racing Team. 24 ada Izam Iqmal. Pasukan STK Honda Racing yang terkeluar dari perlumbaan. Di hadapan sekarang ini Ahmad Fadrul Syam yang mendahului perlumbaan, diikuti dengan Akid Aziz di tempat yang kedua, Aziz Fairuz tempat yang ketiga. Kita lihat Azroy yang sekarang hanya mengikori terlebih dahulu untuk di awal perlumbaan ini. Gasma dan juga Afif Amran. Semalam Afif dan juga Azroy masuk. Azroy telah masuk untuk memintas. Azroy naik tempat yang ketiga sekarang di belakang Akid. Ini di permulaan perlumbaan. Akid bermula dengan begitu baik, meluru menuju ke selekor yang pertama. Sekali lagi kita lihat Azroy ketinggalan di awal perlumbaan seperti juga semalam. Dia ketinggalan di awal perlumbaan. Kali ini Akid meluru laju dengan Fazrul Syam juga baik untuk berada di hadapan lepas keluar dari selekor yang pertama. Kedudukan sekarang Fazrul masih lagi mendahului, diikuti dengan Akid dan Azroy di tempat yang ketiga sekarang. Berada rapat di belakang 20 depan, tapi di belakangnya Aziz Fairuz, Aziz dan juga Afif dan Kasma yang berada di belakang. Dengan di tengah-tengah adalah Azroy sekarang mengejar 20 di depan. baiklah, kalau kita lihat satu kelompok yang agak besar juga dengan Fazrul masih lagi memimpin perlombaan dengan Akid. Akid melepasi Fazrul. Akid naik di tempat yang pertama semula. Akid naik semula di tempat pertama. Azroy melepasi Fazrul sekarang ini. Azroy naik di tempat kedua sekarang ini. Kita akan lihat adakah Azroy akan cuba di selekor ini. Tidak, ditutup rapat oleh Akid. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelumba. Ya, kedudukan berubah sekarang ni. Azroy telah pun sampai di depan seperti juga semalam, dan sekarang ini dia mengikori di belakang Akid di awal perlumbaan, dan ada 6 pelumba di depan ini, dan 6 mereka dalam kelompok yang besar, satu kelompok yang sama, dan pada perbezaan yang tidak jauh antara mereka, dan boleh untuk minta sama ada sekarang ini Azroy akan lakukan di selekor yang pertama. Azroy masuk untuk melepasi Akid. Azroy di depan sekarang buat kali pertama mendahului perlumbaan sepataman 5 pusingan. Azroy, Akid di tempat yang kedua, turun tempat yang kedua. Kasma di tempat yang ketiga dengan Aziz di tempat yang keempat. Afif berada di belakangnya dengan Fazrul ketinggalan sedikit dalam belakang kumpulan. 20 lagi yang akan mulai sampai. Itu adalah Aiman, Aiman Tahiruddin yang mulai sampai dengan Tengku Amirul yang mulai sampai di kelompok di hadapan ini. Dan sekarang giliran Azroy pula yang berada di depan. Semalam kita dah lihat bagaimana Azroy mempertahankan kedudukan di hadapan di tempat yang pertama bersama dengan Afif, bersaing hebat hingga sampai ke lap yang terakhir, yang terakhir. Dan jangkaan kita ketika itu Afif akan cuba untuk mintas, tapi red flag untuk lagi satu pusingan akan tamat sebabkan kemenangan kepada Azroy. Sekarang ini Azroy di depan, Akid di tempat yang kedua. Azroy yang pada ada 14 podium dalam CP 150 dengan 7 kemenangan setakat ini. Dia berada di hadapan di tempat yang pertama dan mulai untuk membuat satu jarak gap antara dia dan juga Akid. Dia cuba lari dalam perbandingan itu yang perlu dilakukan. Jika tidak, mulai di belakang kalau rapat agak sukar sedikit pada pusingan terakhir nanti. Baiklah, kalau kita lihat sekarang ini Akid yang diberikan tekanan oleh Kasma. Kasma melepasi Akid sekarang ini. Kasma naik di tempat yang kedua dengan kedudukan sekarang ini telah pun berubah. Kasma sekarang ini cuba untuk mengejar Azroy. Azroy yang tidak pandang sedikit pun ke belakang, cuba untuk melarikan diri terlebih dahulu, tapi dengan bantuan yang ada pelumba di belakang ini, mereka boleh sampai di belakang Azroy. Ya, sekarang ini Kasma yang kita tahu adalah pelumba yang berpengalaman akan cuba untuk melepasi Azroy. Bagi Kasma, juara bagi CP 115 tahun 2015-2016. Dia adalah juara CP 150 dan juara pertama CP 150 2017, dan tempat yang kedua bagi 2018
Dan sekarang ini berada di belakang Azroy, memberikan tekanan kepada Azroy dalam perlumbaan ini. Tapi Azroy cuba untuk ada jarak sedikit antara dirinya, dan sekarang ini Kasma pula, walaupun dia akan cuba untuk mengejar Azroy dalam fikiran, tapi di belakang Akid yang masih lagi berada rapat di belakang Kasma akan cuba untuk merampas kembali tempat yang kedua. Sekarang ni kalau kita lihat Akid yang berada di belakang Kasma, beliau yang mengikut saja, mengikut rentak Kasma, bagaimana beliau memperlihatkan di mana kedudukan ataupun seorang pemain terjatuh. Itu adalah Aiman. Yang terbabas di belakang. Aiman yang Ya, terjatuh. Aiman Tairuddin yang terjatuh. Kita akan nantikan nanti kepastian mereka sampai di permulaan ini untuk melihat bagaimana yang terjatuh Fazrul di depan Haziq Fairuz. Ya, Aiman yang terjatuh dari talian yang terbabas. Dan sekarang ini masih lagi Azra tahankan kedudukan. Cuba untuk mencatat kemenangan yang keempatnya di litar ini dengan berada di petak utama perlombaan. Tapi di belakang Kasma yang mengejar sekarang ini. Kasma berada di tempat yang kedua, perbezaan 0.4 saat saja. Akid juga memberikan cabaran kepada Azroy di 30 di hadapan ini. Yang kita lihat ada gap sedikit, baru ada pelumba di belakang, itu adalah Afif di sini dengan Fazrul, di sini dengan Haziq untuk di kelompok yang kedua. 3 pelumba di hadapan yang sekarang baki 11 pusingan lagi akan tamat. Jadi kalau kita lihat 3 pelumba ini, Fazrul, Afif dan juga Haziq yang mengikuti saja, ada gap di antara mereka bertiga, di mana kalau kita lihat Fazrul melepasi Afif sekarang ini, Fazrul masuk cukup cantik di selekor yang pertama ini, naik di tempat yang keempat. Beliau sekarang ini cuba untuk mengejar Akid, kerana sekarang ini Kasma mulai sampai di belakang Azroy dengan Akid. Nampaknya ada sedikit gap, tapi kita lihat 3 pelumba ini semakin laju, semakin cuba untuk menekan diri dengan pelumba di hadapan. Ya, Fazrul ada 10 pusingan lagi cuba untuk dia mengejar, tapi sekarang ini lebih kepada tumpuan di kumpulan yang di hadapan dengan 10 pusingan lagi akan tamat. Kerana sekarang bagaimana Azroy akan cuba bertahan dari Kasma dan antara Akid yang nampak ketinggalan sedikit. Pada sekarang ini lebih pada 20 di hadapan kerana jarak antara mereka. Semalam Azroy dan Afif, ini Azroy dan Kasma pula untuk 1 dan 2, 3 di sini, 4 sekarang pada kedudukan ini adalah milik Ahmad Fazrul Syam di hadapan Afif. Di depan Afif. Sementara di depan masih lagi 2 pelumba ini yang kita lihat ada jarak di antara Kasma dan juga Akid. Walaupun 20 pusingan untuk CPS Lim kosong, tapi memang laju dan cepat untuk mereka, tidak ada banyak masa lagi untuk lakukan. Mungkinnya Kasma akan cuba merancang apa yang cuba lakukan oleh Afif semalam untuk ke pusingan akhir. Baru cuba untuk memintas di hadapan, tapi jika dia mau melakukannya, dia betul-betul perlu berada di belakang Azroy. Dan sekarang dia berada di belakang Azroy dengan Abdul cuba masuk dan berjaya untuk memintas Fazrul sekarang ini. Kita menuju ke selekor yang pertama dan Kasma seakan mengikori sahaja Azroy. Mungkin ini perancangan yang ada pada Kasma sekarang. Jadi kalau kita lihat masih lagi banyak pusingan yang akan dilalui oleh pelumba-pelumba ini. Afif yang sekarang ini kita nampak beliau mula mengorak langkah dan Fazrul sedikit ketinggalan. Perbezaan di antara Afif dan juga Haziq hanya 0.155 saat. 8 pusingan lagi bukanlah satu perkara yang mustahil kerana perbezaan di antara mereka adalah 3 saat sahaja. Tapi Afif perlu cepat kerana mereka berdua di hadapan ini semakin pantas, semakin laju. Dan Kasma, saya tahu mungkin dia ada merancang sesuatu strategi, hanya ingin mengikori saja di belakang Azroy. Mungkin lagi beberapa pusingan dia akan cuba untuk memecut dan memitasi Azroy. Kita dah lama tak lihat Kasma menang. Kali terakhir adalah di Perlis, Kangar Perlis tahun 2018. Pusingan yang ke-6 pada tahun 2018 dia jaya menang dalam kategori perdana ini. Dan sekarang kedudukan Afif bersama dengan Haziq, Fazrul ketinggalan sedikit di belakang di tempat yang ke-6 di perebutan di belakang. Untuk Afif berada di sini untuk tempat yang keempat dan 30 di depan, agak jauh mereka meninggalkan. Dan 1 dan 2 ni rapat, dan pada ketika ini memang dapat dirasakan bahawa Kasma menoleh ke belakang kerana Kasma melihat berapa jauh Akid berada. Dan Kasma merancang untuk masuk pada pusingan akhir nanti. Tapi kita lihat bagaimana Azroy akan cuba lakukan untuk menutup ruang Kasma. Dan semalam seakan
yang perkara yang sama juga, skrip yang sama, cuma pelumba berbeza sedikit. Kalau semalam Afif yang berikan tekanan kepada Azroy begini, kali ini Kasma yang berikan tekanan kepada Azroy. Sama ada Azroy dapat bertahan atau tidak. Kita ada 5,5 pusingan lagi untuk jawapan. Pada sekarang Kasma sentiasa cuba untuk menutup ruang di setiap selekor. Dia berat tugas kepada Kasma kerana pelumba di belakang akan mendapat bantuan daripada angin. Pelumba di depan, jika dia betul-betul berada di belakang Kasma menuju ke selekor pertama di pusingan terakhir, di situ biasa dapat dilakukan. Kita dapat lihat di mana Afif mulai merapati diri dengan tadi kalau kita lihat 5 saat di belakang. Sekarang ini mula merapatkan dengan 4 saat sahaja, dan 5 pusingan ini yang akan kita lihat. Afif kita pernah lihat beliau pernah melakukan sewaktu tahun 2019. Sewaktu itu berada di jauh di belakang tapi kejar, dan kita akan lihat bagaimana pula kerana sekarang ini Kasma memberikan tekanan kepada Azroy. Kasma yang cuba untuk mencari ruang di mana kesilapan yang dilakukan Azroy, tapi Azroy cantik sekali menunjukkan gaya tunggangan yang konsisten. Tapi Kasma tahu beliau adalah, dua-dua ini adalah pelumba yang berpengalaman. Jadi mereka tahu bagaimana untuk menutup ataupun memberikan satu yang baik. Jangkaan kita pada 2 pusingan terakhir nanti, terutama di selekor yang pertama di pusingan terakhir, untuk Kasma cuba memintas dan untuk memastikan atau tidak ada masa untuk mengejar dan untuk memintasnya kembali. Itu yang terbaik yang boleh lakukan, kerana sekarang ini apa yang dia boleh lakukan untuk memastikan momentumnya berada pada belakang Azroy yang terbaik sekali. Dia bertahan pada 0.2 saat. Dia mengekori saja, tidak ada cubaan untuk memintas pun pada waktu ini. Dia hanya mengekori saja di belakang Azroy dan merancang sambil merancang sesuatu. Dan daripada Akid pada sedikit jauh di belakang, 1.9 saat dia ketinggalan di belakang Kasma. Jadi kita berikan tumpuan pada 2 pelumba di hadapan ini, kerana bila-bila masa akan cuba lakukan oleh Kasma. Cara ini adalah Afif dan juga Haziq meninggalkan Fazrul jauh sekarang ini. Ada 2 pelumba di depan untuk Azroy mencatat kemenangan yang keempat di litar yang sama, atau Kasma untuk mencatat kemenangan pertamanya selepas tahun 2018 dia menang dalam kategori perdana ini dalam CP 150, dan dia mengikori rapat. Dan ini adalah di bahagian belakang itu ada Helmi, Ikhwan, Nasrul Izzat dan juga Iqbal ambil balik perutan di tempat yang ke-9 sekarang ini yang kita lihat. Tadi ketika lihat tempat ke-9 ke-11, tapi di hadapan sekarang, dan kita akan masuk ke 2 pusingan terakhir. Di sini apa yang akan dilakukan oleh Kasma, sama ada Azroy dapat atau tidak menutup ruang dari dipintas oleh Kasma sekarang. Dan ini yang masih akan digunakan Kasma, 2 pusingan terakhir di selekor pertama kali ini. Ini dapat ditutup dengan baik oleh Azroy. Azroy masih tahan kedudukan menuju ke selekor yang kedua. Di mana Nasha? Yang akan digunakan ada di situ, tapi lepas ditutup. Saya ingatkan Kasma akan cuba di situ, tapi ada 2 selekor di sini, satu dan juga selekor terakhir. Boleh Kasma memintas. Selekor terakhir ruang ke Kasma ini baru kalau kita kan pusingan round 1, pusingan pertama dalam persaingan untuk kedua pelumba ini. Kerana selepas ini pusingan terakhir adalah peluang terakhir untuk Kasma cuba lakukan, dan Azroy akan cuba pertahankan kedudukan ini di mana bahagian dalam, tapi Azroy cekap pandai menutup ruang, tidak membenarkan Kasma untuk memintas. Dan sekarang mereka akan menuju. Kasma telah masuk. Kasma berjaya masuk untuk memintas. Kasma berjaya untuk merampas tempat yang pertama sekarang daripada Azroy. Azroy ketinggalan sedikit, dan Kasma menggunakan selekor pertama seperti yang kita katakan tadi. Di selekor pertama pusingan terakhir, dia berjaya untuk melepasi Azroy. Kita lihat Kasma yang cukup cantik masuk di selekor yang pertama, di mana Azroy yang sedikit wide menyebabkan Azroy kehilangan kedudukan. Tapi Azroy mulai sampai sekarang ini. Azroy berada betul-betul di belakang Kasma, dan Kasma tahu ada pelumba di belakang. Ya, sekarang Azroy akan cuba pada kedudukan yang kita katakan tadi, tempat yang sesuai untuk dia memintas. Jika dia dapat untuk mengikori, tapi bukan mudah untuk mengikori di belakang sekarang ini. Dan antara Azroy dan juga Kasma dan Kasma, Azroy berjaya lepas. Hanya sedikit sahaja Kasma berjaya menangi perlumbaan, lewaskan Azroy di tempat yang kedua.
dan Akid Aziz di tempat yang ketiga. Baiklah, kalau kita lihat persaingan di antara dua pelumba di hadapan memang cukup sengit. Kasma yang sentiasa mengikuti saja di belakang Azroy, mengikut segala rentak yang Azroy lakukan, dan Kasma menggunakan pengalaman yang beliau ada untuk melihat di manakah kesilapan, dan Azroy juga menutup segala ruang yang ada, tidak membenarkan Kasma. Tapi di selekoh yang pertama tadi, Azroy terleka sedikit, melakukan sedikit kesilapan, menyebabkan Kasma mengambil kesempatan memintas Azroy di selekoh yang pertama, menjadikan Kasma yang memecahkan tradisi Azroy di sini memenangi perlumbaan di Litar Pemotoran Terengganu. Dah lama tak lihat Kasma gaya menangi perlumbaan, dan dia mengejar mengikori rapat tadi Azroy, dan seperti yang kita jangka, dia menunggu di saat akhir untuk dia lakukan. Ada di tat ini itu yang dilakukan oleh pelumba, kerana terlalu awal akan dapat kembali dikejar oleh pelumba, dan dia akan memastikan bahawa dia tidak memberikan ruang kepada Azroy untuk kembali mengejar. Dan tapi bagi Azroy, tempat kedua ini pun sudah cukup untuk dia mengangkat kedudukan teratas. Yang pentingnya dalam kedipan mata untuk secara konsisten untuk berada di tempat pertama keseluruhan. Dan seperti saya katakan tadi, bagi Kasma, kait akhir dia menang perlumbaan adalah di Kangan Perlis pada tahun 2018, pusingan yang ke-6 pada tahun 2018. Bagi juara 3 tahun berturut-turut dalam kategori perdana ni, CP130 2016, CP150 pada tahun 2017, CP150 pada tahun 2018. John Go sudah lama tidak menang untuk pelumba 150-nya. Kasma tempat yang pertama, Azroy Hakim Anwar tempat kedua, Akid Aziz tempat yang ketiga, 4 Ahmad Afif Amran, 5 Haziq Fairuz, 6 Ahmad Fazrul Syam, 7 Tengku Amir Rafiruddin, 8 Muhammad Izzat Zaidi Muhammad Salihan, 9 Karikon Aziz, 10 Helmi Azman, 11 Iqbal Amri Abdul Malik, 12 Nazrul Izzat Muhammad Bahaudin, 13 Syafiq Rasul, 14 Muhammad Fitri Ashraf Razali, 15 Amir Rosi Amidi, 16 Muzaki Muhammad, 17 Kari Ashraf Mahmud, 18 Afindi Rosli, 19 Afiq Ashraf Zulkifli, 20 Aiman Tarudin, 21 Syarul Syadras, 22 Faiz Zakri, 23 Syafiq Aiman, Izzah Bingmal, 24. Nah, kita akan sebelum kita bersama dengan ketiga-tiga pemenang, kita akan recap, kita akan lihat balik perlumbaan yang berlangsung tadi. 20 pusingan untuk CP150 ini. Azroy seperti biasa, seperti semalam, dia bermula agak lewat sedikit, mana dia tenggelam di awal perlumbaan dengan di hadapan Akid yang meluru laju, mendahului dengan Fazrul Syam. Haziq Fairuz berada di hadapan Azroy, berada dalam kelompok di depan. Ia penting untuk Azroy untuk memberikan tekanan kepada pelumba yang lain. Masa ini Kasma pada juga di belakang Afif, saya kira. Dan lepas itu Kasma mengejar untuk meminta pelumba depan. Ini pelumba yang terjatuh di awal perlumbaan di hadapan Akid yang pertahankan kedudukan daripada Azroy. Agak lama juga sebelum Azroy memintas untuk berada di kedudukan tempat yang pertama di pusingan di selekoh yang pertama. Azroy berjaya masuk melepasi Akid, dan selepas itu giliran Kasma pula melakukan yang melepasi Akid, dan Kasma mengekori sahaja. Selepas itu agak dalam lama dia berada di belakang Azroy, mengekori Azroy, memastikan Azroy pada kedudukan ini. Kita boleh lihat, kita tahu dia ada momentum untuk lepas, tapi dia tidak mahu untuk cuba meminta Azroy tunggu sampai ke saat akhir untuk dia lakukan. Dan selepas itu dia masuk pada selekoh pertama melepasi Azroy, dan Azroy tidak cukup masa untuk mengejar kedudukan ini Kasma. Di selekoh yang pertama dia berjaya masuk, dan kita lihat tadi cuba untuk mengelak dan menyebabkan dia kehilangan masa sedikit bagi Azroy, dan Kasma terus tahankan kedudukan di hadapan
dan memastikan Azroy belakang. Tapi Azroy, cubaan Azroy, dia di selekor terakhir. Dia cuba dan untuk keluar dapat kelajuan menuju ke garisan penamat. Tapi akhirnya sedikit saja tengah motosikal. Kasma berada di depan 0.083 saat untuk Kasma berada di depan dan sambut kegembiraan oleh pasukan Federasi Perintah Yamaha Maju Motor dengan Yong Jin Ho tadi. Kita bersama dengan Azlan Shah dan juga pemenang bagi perlombaan tadi. Akid, tahniah di tempat ketiga. Nampak tadi di awal-awal perlombaan macam boleh memimpin perlombaan, but akhir-akhir ke belakang sedikit dan tak dapat untuk mengikut dua pelumba di hadapan. But apa-apa pun tahniah di tempat yang ketiga. Alhamdulillah, terima kasih kepada tim, keluarga, mekanik sebab kita cuba yang sebaik-baik lah. Kita cuba untuk perlombaan ini pun sebaik-baik. Walaupun ada kekurangan kelebihan dia, kita ambil sebagai ilmu lah. Ambil data semua kan. Untuk perlombaan kali ini memang awal tu memang saya boleh pimpin perlombaan. Tapi lepas Roy potong, saya cuba untuk follow tak pakai cap. Lepas tu Daniel potong, saya suruh follow tak pakai cap. Kita tahu kelemahan kita, kelebihan kita lah. Alhamdulillah. Okey Akid, tahniah diucapkan. Dan kita bersama Azroy yang memenangi di tempat kedua. Walaupun memimpin perlombaan agak lama, kita dapat lihat Azroy control pace, control game perlombaan tadi. Tapi di last lap, Kasma berjaya memotong, memintas di selekor yang pertama. Tahniah, share sikit. First saya nak ucap syukur Alhamdulillah dapat tempat kedua. Terima kasih kat tim saya, family yang sentiasa support dan juga kepada mekanik saya yang bekerja keras. Race tadi saya dapat agak saya punya pace boleh bawa lari grup dan saya tak sangka Kasma yang melekat saya, ingatkan Hafif. Dan setelah berapa 10 lap baru saya sedar Kasma di belakang. Dan saya juga baca game juga, kira nak tahu kat mana dia nak try. Saya dengar sound dia kat mana dia rapat. Tapi expectation saya salah, di mana dia try kat turn 1. Tempat yang saya tak expect. Tapi saya cuba kembali tapi tak cukup strong. Dan saya happy dengan tempat kedua ni dan kita akan cuba untuk next race. Tahniah diucapkan. Dan kita bersama Kasma Daniel yang memenangi perlombaan. Kasma, tahniah diucapkan dan bagaimana perasaan memenangi perlombaan dan bagaimana Kasma mengendalikan diri daripada mengendali jentera yang motor besar dan sekarang kembali ke Kaprik. First sekali saya nak cakap Alhamdulillah syukur kan, kerana ini adalah rezeki yang tak pernah saya sangka. Dan juga selama tim saya bekerja keras daripada hari semalam race 1 dan kami agak sukarlah untuk mencari setup di track ni. Kerana saya pun masih baru di track ni, so saya masih lagi terkekial untuk cari racing line yang betul dan gearing yang betul. Dan sebenarnya apa yang saya dapat tahu di track ini adalah suspension yang agak penting. So pada race tadi bagi saya saya cuma control game je dan saya hanya menunggu saat apabila Azroy mistake. Dan kerana di Lita ni bagi saya stamina agak penting, dan apabila saya nampak Azroy dah begitu agak sedikit penat dan saya cuba untuk memintas dia dengan orang cakap dengan safe lah. So alhamdulillah saya dapat menang, sekian lama tak merasa podium dan menang. So alhamdulillah saya akan teruskan menang lagi. Tahniah diucapkan untuk Kasma Daniel. Okey, sekarang kita akan saksikan podium bagi CP150. Sudah lama tak menang kata Kasma, tahun 2018 tapi dia menang naiki podium pada musim ini. Azroy di tempat yang kedua pada kedudukan ini. Azroy sebenarnya adalah kedudukan yang agak baik untuk Azroy dalam mengekalkan kedudukan keseluruhannya. Kasma dengan kemenangan pertamanya, dia naiki podium di pusingan yang ketiga, di tempat yang ketiga, dan kali ini berjaya untuk berada di tengah podium buat kali pertama selepas 3 tahun dia tidak berada di tengah podium.
untuk melengkapkan podium. Yong Yun Ho menerima anugerah untuk pasukan veteran sprinter Yamaha Majimoto. Kejayaan pelumbunya berada di depan. Dan untuk melengkapkan podium pada hari ini, Yang Berhormat Haji Syamuddin bin Abdul Karim, Timbalan Pengurusi Jawatankuasa Pembangunan Belia, Sukan dan NGO Negeri Terengganu, dan Cik Muhammad Munawi Mahdun, pengurusan penajaan dan Petronas, bersama dengan Ron Hawk, bersama dengan pemenang bagi CP150. Ini akan kita lihat kedudukan keseluruhan nanti, di mana Azroy sudah pasti dengan 20 mata lagi. Dia akan melepasi angka 100 dalam kutipan mata untuk musim 2021 ini. Antara pencabarnya Afif Amran di tempat yang keempat kali ini dengan 13 mata. Ini memberikan kelebihan kepada Azroy, agak jauh sedikit jarak dalam kedudukan keseluruhan di tempat yang pertama. 103 untuk Azroy, 71 Afif, 70 Akid yang mengejar Afif sekarang ini. Kasma tempat keempat dengan 60 mata, Izzat Zaidi tempat kelima 60 mata, 56 mata untuk Nazrul Izzat, 7 Muzakir dengan 52 mata, 49 mata untuk Haziq Fairuz. 8 pelumba teratas dalam CP150. Tamat bagi CP150. Kita ada perlumbaan lagi akan saksikan selepas ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini nanti.